Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 28 Februari 2021 bersama saya Ismail Adnan dan saya Farhata Lasyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Krisis kesihatan COVID-19, cabaran besar perlu dihadapi pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Pemerkasaan KRT penting sebagai ejen dan penggerak usaha perpaduan negara. Ya, kita mulakan dengan perkembangan berikut. Menangani krisis kesihatan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dan memberi implikasi serius kepada ekonomi negara. Cabaran amat besar itu dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebaik beliau mengambil alih teraju pentadbiran negara. Genap setahun kepimpinan Perdana Menteri esok, ikuti laporan khas Setahun Malaysia Prihatin bersama wartawan Farhana Azwani Ismail. Meski tempoh setahun bukan satu jangka masa yang panjang, Tan Sri Muhyiddin sudah berjaya membuktikan tugas sukar yang digalas beliau berjaya ditangani melalui pendekatan yang mengutamakan rakyat. Di kala krisis politik dan ketidakstabilan ekonomi akibat pandemik COVID-19 melanda, beliau rela mengambil langkah tidak popular namun tepat dengan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia satu manifestasi kekuatan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kita lihat umpamanya bahawa pandemik itu dapat ditangani walaupun keadaannya begitu mendesak sekali dalam satu-satu ketika. Dan ini adalah kerana kepimpinan Perdana Menteri sendiri yang menonjolkan bahawa kepentingan peribadi, kepentingan parti politik diketepikan tetapi kepentingan negara diutamakan. Dan ini yang ditonjolkan setiap kali Perdana Menteri berhadapan dengan rakyat, umpamanya mempamerkan bahawa semuanya dalam kawalan dan ada perancangan-perancangannya. Dan harapannya adalah rakyat Malaysia mengharapkan bahawa kepimpinan yang ini yang diperlukan pada ketika ini, bukan kepimpinan yang mementingkan diri sendiri ataupun agenda parti politik, tetapi kepimpinan yang mementingkan agenda negara dan rakyat. Strategi memperkenal Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai 4 Mei tahun lalu misalnya, satu lagi tindakan berani Perdana Menteri demi kelangsungan ekonomi. Ia hanya mampu dilakukan melalui kepimpinan holistik dalam membuktikan setiap keputusan kerajaan telah mengambil kira aspek kepentingan rakyat meski berdepan kekangan. Ini ditambah pula pengenalan dan pelaksanaan 5 pakej rancangan dengan yang terbaru, pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI. Saya bersyukurlah pada Perdana Menteri, macam-macam bantuan dia bagi peniaga-peniaga kecil ni. Ada bantuan geran khas dia bagi. Tu saya ucapkan terima kasih pada Perdana Menteri. Mengucapkan terima kasihlah kepada PM yang ada sekarang dan saya harap dia dapat kekal sampai lama lagi lah. Maksudnya sebab apa banyak bantuan yang telah kami terima daripada kebetulan kami ni warga emas, banyak menerima bantuan daripada kerajaan PM ni. Pada masa yang 1 tahun ni, PM kita dalam pandemik ini kita memang dapat banyak benefit. Kita pun macam risau juga kan dalam pandemik ini, kita dalam financial kita affected. But PM kita memang bantu banyak. Kira dia tu kira macam bagi kita ni happy lah. Rasa macam seronok lah kalau dia jadi menteri. Sedih ada. Sebab rasa dia tengoklah rakyat ni ada yang susah kan. Macam kita ni senang juga lagi lah. Tapi banyaklah orang susah time COVID macam ni kan. Terima kasihlah PM. Almost 1 year now, our Prime Minister is going to be like Minister for Malaysia. Is doing a very good job, especially for the poor ones. And whatever he's doing at the moment is really good for everyone who's living in Malaysia.
Thank you very much. Thank you, Minister. Thank you, Prime Minister. Realitinya, menangani COVID-19 melalui pelaksanaan strategi dan dasar yang tersusun, berkesan dan mantap sejak setahun lalu sudah dibuktikan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Ini memandangkan pandemik dihadapi bukan sekadar menangani isu kesihatan tetapi merangkumi aspek keselamatan rakyat, ekonomi dan sosial. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. Semua pihak diminta berganding bahu bersama-sama kerajaan dalam menangani masalah dihadapi negara, terutama dalam mendepani pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan ia bagi memastikan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh kerajaan. Jelasnya tumpuan kini kepada program imunisasi COVID-19 yang dilihat sebagai kejayaan kerajaan PN dalam usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kesanggupan beliau menjadi orang pertama menerima suntikan vaksin itu memberi keyakinan kepada rakyat bahawa hidup akan kembali pulih seperti sebelum COVID-19. Dalam melahirkan rasa syukur pentadbiran kerajaan yang baik, beliau turut menyuarakan sumbangan dan sikap komited penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan ketenteraman negara serta memperkukuh perpaduan rakyat. Jadi bagi saya dalam tempoh setahun ni agak pencapaian kita agak amat memuaskan, pentadbiran berjalan dengan baik. Kita tak lepas pandang apa-apa perkara utama termasuk soal pendidikan, soal sosial, soal kesihatan, soal ekonomi dan tentulah soal keselamatan, soal perpaduan. Ini perkara-perkara penting dalam negara kita. Tak kita orang kata lepas pandang. Cuma emphasis bidang mana nak beri perhatian utama, ini yang kita sedang buat dan kita lakukan sekarang. But in Malaysia now, every single soul is important. Jadi sebab tu bila saya sebut tadi, bagaimana kedudukan kita bagi saya agak baik. Kalau ada yang kata terbaik, tak apalah. Ada yang kata abah ni terbaik, tak apalah. Itu rakyat buat penilaian. Tapi yang penting, apa kerajaan buat. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang kita kata tertinggal. And no one is left behind. Ya, itu penting supaya rakyat rasa, walaupun dia seorang individu, menjaga di warung atau apa, kita ambil perhatian. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata demikian dalam wawancara khas menyentuh takbir urus negara dan beberapa perkara lain termasuk pengurusan COVID-19, pakej rangsangan ekonomi dan inisiatif kerajaan bagi mengendurkan kerisauan rakyat. Perisytiaran darurat sama sekali tiada kaitan dengan politik atau membolehkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, langkah itu bagi membolehkan isu COVID-19 diuruskan secara berkesan dan segera. Ketika menjelaskan kedudukan sebenar berkenaan proklamasi darurat yang diperkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas nasihat Perdana Menteri, beliau berkata akan tetap berpegang pada janji bahawa darurat akan ditamatkan lebih awal daripada tarikh 1 Ogos jika pandemik COVID-19 berjaya dibendung. Jadi saya sebutkan ini bukan makna apa darurat tu untuk darurat supaya saya boleh duduk lama jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu siapa parti mana dalam parti-parti yang ada sekarang mempunyai jumlah kursi yang lebih besar daripada saya. Dulu adalah contoh nak tunjukkan tapi tak terbukti. Saya yakin bahawa saya mempunyai sokongan yang besar. Saya yakin kedudukan saya ini ialah constitutionally right, legal. Saya tak boleh duduk sebagai Perdana Menteri haram. Saya buat kerja betul, itu sebabnya. Jadi saya tidak bimbang tu, tapi pengisian darurat ni bukan soal politik. Ada orang politik faham politik. No. Politik tak ada perlu nak darurat. Tapi COVID ni perlukan darurat. Dengan adanya kuasa. Tambahnya, melalui ordinan darurat, kerajaan boleh mencadangkan pindaan-pindaan terhadap beberapa akta atau perkara-perkara baru yang ingin dibuat dalam bentuk ordinan tanpa menunggu proses melalui Parlimen dan mengambil masa yang lama.
Perdana Menteri juga akan memastikan Sabah dan Sarawak diberi layanan adil dalam pelbagai aspek seiring pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak dalam Kabinet Kerajaan PN. Jelas beliau terdapat banyak lagi usaha yang perlu dibuat bagi meletakkan kedua-dua negeri itu setara dengan semenanjung. Sabah dan Sarawak mesti juga diberikan layanan yang sama adil, sebab itu saya adakan menteri yang menguruskan soal Sabah Sarawak. MA63 kita teliti halus, sebahagian kita dah setuju bersama-sama. Jelasnya pewujudan portfolio hal ehwal Sabah dan Sarawak kerana kedudukan kedua-dua negeri itu jauh ketinggalan daripada sudut pembangunan dan infrastruktur. Sementara itu, Ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Shian dan Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chung Xiao Yun dari Parti Keadilan Rakyat PKR hari ini menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN. Akuan bersumpah SD yang ditandatangani mereka diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menerusi status di Facebook, Tan Sri Muhyiddin berkongsi gambar majlis penyerahan SD tersebut. Menurut beliau, akuan bersumpah itu ditandatangani dan diserahkan kepada beliau selepas sesi pemukiman anggota Jemaah Menteri sempena setahun Kerajaan PN di Putrajaya. Beliau yang melahirkan rasa syukur berkata sokongan itu pasti akan mengukuhkan lagi Kerajaan PN dalam usaha dan perancangan untuk mengurus pandemik COVID-19, juga memangkin kebangkitan semula ekonomi negara. Salam semua, saya Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia. Sepanjang setahun Malaysia prihatin, krisis pandemik COVID-19 merupakan cabaran besar yang tidak pernah kita hadapi dalam sejarah Malaysia. Tapi saya bangga kerana kita telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu untuk mengatasi semua rintangan dengan kerjasama semua pihak tanpa mengira batas agama, kaum dan latar belakang. Bagi pihak kerajaan dalam mendepani cabaran wabak COVID-19, kita perlu mengimbangkan di antara mata pencarian dan kesihatan awam. Dalam meringankan beban rakyat, kerajaan telah melancarkan 4 pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 305 bilion ringgit. Belanjawan 2021 iaitu belanjawan terbesar negara yang bernilai 322.5 bilion ringgit serta pakej bantuan permai yang bertujuan untuk menambah baik dan mempercepat inisiatif-inisiatif belanjawan 2021. Semua ini demi menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. InsyaAllah, usaha kita dalam melawan krisis ini akan membuahkan hasil. Teguh kita menang bersama. Situasi semasa COVID-19. Jumlah kes sembuh terus mengatasi kes baru hari ini dengan 3,351 kes berbanding 2,437 kes baru. Sekaligus menurunkan jumlah kes aktif kepada 26,205. Negeri Selangor masih mencatat kes harian tertinggi dan 9 kes kematian direkodkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kementerian Kesihatan hari ini mengenal pasti 9 lagi kluster baru jangkitan COVID-19. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan kesemua kluster itu berkaitan tempat kerja. 4 kluster dikenal pasti di Johor, 3 di Selangor dan masing-masing 1 kluster di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.
Tambahan kluster baharu itu menjadikan kluster yang aktif sebanyak 491. Manakala jumlah kluster tamat sebanyak 647, termasuk 3 kluster yang tamat hari ini, iaitu kluster Jalan Merami 3, kluster Lingkaran Marluri dan kluster Seri Plentong. Untuk hari ini, 89 kluster mempunyai pertambahan kes baru dengan kluster perusahaan Jalan Bukit paling banyak, iaitu 262 kes, kluster Tapak Bina Bukit Kiara 180 kes dan kluster Jalan Tasik Avenue 166 kes. Hari ini satu lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, iaitu satu lokaliti dilanjutkan dan satu lagi ditamatkan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan media memaklumkan kesemua lokaliti itu terletak di kawasan Perak. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat Kementerian Kesihatan, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di Asrama Pekerja Imperial Garments Flat Anjung Tawas Damai di Perak. PKPD itu akan berkuat kuasa pada 1 Mac sehingga 14 Mac 2021. Ia berikutan berlaku peningkatan kes secara mendadak dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Daripada 524 ujian saringan yang dijalankan di lokaliti itu, 213 orang disahkan positif COVID-19. Sementara itu, PKPD di penjara Tapah dan kuartus kaki tangan Batang Padang, Perak yang sepatutnya berakhir esok dilanjutkan sehingga 15 Mac 2021. Ia kerana masih terdapat 505 baki sampel saringan sedang menunggu keputusan. 875 ujian saringan telah dilakukan dan daripada jumlah itu 178 kes positif COVID-19 direkodkan. Manakala PKPD di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II di Great Perak ditamatkan esok seperti dijadualkan. KKM mengesahkan tiada kes aktif di lokaliti itu. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah sistem penjagaan kesihatan negara kini berdepan pelbagai tekanan dalam usaha membendung penularan COVID-19. Justru jumlah tenaga kerja termasuk para doktor dan pakar perubatan perlu dipertingkatkan dan ia harus menjadi perkara penting. A lot of exposure in recent years. Future of General Medicine or Advanced Acute Internal Medicine in Malaysia and other countries like the UK and Australia has received a lot of exposure in recent years. We have the advantage that we can learn from the experiences of the healthcare systems in these countries. While they may serve different populations, many parallels can be drawn between us and them. Baginda bertitah demikian dalam satu sesi webinar bertajuk Forward Malaysia, Charting New Path to the Next Normal, anjuran Newcastle University Medicine Malaysia. Sementara itu, Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 bagi memperkasa peranan kawasan rukun tetangga KRT menerusi kerjasama kementerian dan agensi berkaitan dilancarkan hari ini. Berucap ketika majlis pelancaran secara maya itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, rukun tetangga yang ditubuhkan pada 1975 adalah komponen penting komuniti dalam memastikan hasrat perpaduan negara dapat diperkukuhkan. Peranan rukun tetangga perlu sentiasa didokong sebagai agen dan juga penggerak usaha untuk menyatupadukan rakyat. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama mengenal pasti keperluan komuniti dan menangani isu-isu sosial di kawasan setempat untuk melahirkan sebuah komuniti yang sejahtera. Marilah kita berganding bahu dan mengembeling tenaga dalam menjayakan usaha murni ini supaya negara kita dapat merealisasikan agenda perpaduan nasional. Bagi meningkatkan keberkesanan inisiatif rukun tetangga, 4 agenda kerja KRT dirangka.
Pertama, agenda kerja KRT Selamat yang digerakkan menerusi skim rondaan sukarela berperanan mengawal premis dan KRT dengan kerjasama polis. Agenda kerja KRT Sihat pula menekankan usaha membudayakan gaya hidup sihat dalam komuniti, manakala agenda kerja KRT Bersih dan Indah pula akan menumpukan program pembersihan dan pengindahan kawasan komuniti. Agenda keempat iaitu kerja KRT Sejahtera akan mengenal pasti kumpulan rentan dan memberikan bantuan melalui pelaksanaan inisiatif seperti projek ekonomi rukun tetangga dan program Sayangi Komuniti. Beliau berkata rukun tetangga yang ditubuhkan pada 1975 adalah komponen penting komuniti dalam memastikan hasrat perpaduan negara dapat diperkukuhkan dan peranannya perlu sentiasa didukung sebagai ejen serta penggerak usaha untuk menyatupadukan rakyat. Setakat ini terdapat 8,274 KRT di seluruh negara dengan jumlah keahlian mencecah 248,000 orang. Sinergi Tentera Darat dan Rakyat tunjang kedaulatan negara, tema yang dipilih sempena Hari Tentera Darat yang bakal disambut esok. Sambutan akan berlangsung di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda di Port Dickson, Negeri Sembilan. Tema dipilih bersesuaian dengan situasi negara kini yang menuntut kebersamaan dan kesepakatan Barisan Harapan, juga masyarakat dalam memerangi pandemik COVID-19. Perinciannya bersama wartawan Ikhwan Samsudin. Bermula dengan hanya 25 orang anak watan, Tentera Darat Malaysia TDM kini memiliki kekuatan 86,000 anggota di seluruh negara. Tanggal 1 Mac setiap tahun merupakan tarikh keramat penubuhan sebuah angkatan bersenjata tertua negara. Tentera Darat berevolusi seiring dengan keperluan dan ancaman semasa dari dalam maupun luar negara. Kita terlibat dengan membantu kerajaan dalam membentras penularan COVID-19. Dan dalam membentras COVID-19 kita juga tugas kita lebih holistik, iaitu tugas off penawar membantu pihak ataupun kerajaan, juga secara langsung membantu Polis Raja Malaysia dan juga op benteng yang ditubuhkan pada tahun lepas. Kita juga terlibat dengan tugas-tugas antarabangsa, iaitu melibatkan negara seperti Bosnia Herzegovina, kita terlibat dengan tugas di Timor Leste, kita terlibat tugas di Cambodia, kita terlibat juga tugas di Somalia, Namibia dan yang last kali tak juga terlibat adalah di Filipina sebagai International Monitoring Team. Tugas-tugas ini semua untuk menjaga, bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk menjaga keamanan negara. Dalam Perintah Ulung, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain turut menggariskan 3 prinsip dan 5 tonggak sebagai panduan. Ia bagi memastikan Tentera Darat kekal relevan sesuai agenda 30 tahun menghasilkan Army for Next Generation, Army for Next G. Army for Next G ni, dia rangka dia jangka masa dia 30 tahun. Dan ia menentukan supaya kita punya kekuatan keanggotaan kita ada anggota kita ataupun dibagi pada 3 kategori. Satu, tempur. Yang kedua adalah bantuan tempur. Yang ketiga adalah bantuan perkhidmatan. Ini adalah 3 kategori utama dalam kekuatan ATF atau Tentera Darat ni. Jadi kita nak seimbangkan supaya kita perlu untuk memperkukuhkan ketiga kategori ini. Di samping itu juga Army for Next G ni dia akan fokus pada keadaan environment apa yang akan berlaku di masa 30 tahun. Sebab kita punya geostrategik atau geopolitik kita ni berubah dia masa ke masa. Dia berpandu kepada kita tengok macam mana keadaan di sekeliling kita, especially negara-negara utama, negara besar yang berlaku. Jadi kita kena readjust masa ke semasa. Jadi samping itu juga macam mana saya beritahu tadi, kita punya konsep two-third, one-third tadi tu. Mana kita nak tumpukan supaya kekuatan Semenanjung dan Sabah Sarawak seimbang. Selain itu, tema tahun ini juga turut mengiktiraf kerjasama dan peranan rakyat bagi memastikan negara kekal selamat dan terpelihara. Tema untuk tahun ini adalah sinergi Tentera Darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara.
Jadi sebab apa kita pilih? Sama juga dengan tonggak yang telah saya nyatakan tadi. Sinergi ini bermaksud satu effort ataupun keputusan tu kalau ada gabungan daripada lebih daripada dua akan mendatangkan impak yang lebih baik. Tentera Darat Malaysia, selamat ulang tahun ke-88. Ikwan Samsudin, Berita RTM. Assalamualaikum. Alhamdulillah, di sebalik cabaran pandemik COVID-19, Kementerian Kerja Raya telah mencapai KPI 99% dari segi program dan projek yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Menerusi pakej rancangan ekonomi, PRE 1 dan juga PRE Prihatin, KKM ini memperuntukkan tambahan sebanyak 450 juta yang memanfaatkan kontraktor kecil dan membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi. Di bawah pakej Prihatin CIDB, 63.2 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu kontraktor dan personel binaan sewaktu PKP. Marilah kita bersatu dalam mendepani impak pandemik. Teguh kita menang bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan keadaan hujan masih lagi berlaku di sekitar kawasan pedalaman Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan lebat kini sedang berlaku di sekitar bahagian sandakan, pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah yang turut melibatkan wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan cuaca yang lembap bagi negeri Sabah ini dijangka akan berterusan sehingga lewat malam nanti, terutamanya bagi bahagian pantai barat negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak pula, hujan pada malam ini dilihat lebih tertumpu di sekitar bahagian Miri, Limbang, Kapit dan juga Betong yang turut dijangka akan berterusan sehingga lewat malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan terkini status gelombang haba bagi rantau negara. Beberapa kawasan di sekitar Semenanjung pada hari ini masih lagi mencatatkan suhu maksimum yang tinggi iaitu sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Dengan taburan hujan yang agak rendah dalam tempoh yang lama, ianya boleh menyebabkan keadaan cuaca yang panas. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka dan mengambil langkah penjimatan dalam penggunaan air. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Terima kasih, Met Malaysia. Seterusnya, didapati bersalah membunuh seorang remaja yang juga ahli keluarga sendiri. Sepasang suami isteri dikenakan hukuman gantung sampai mati. Namun dua anak pasangan itu, Siti Sarah Anwar 26 tahun dan adiknya Amin Sharif Anwar 19 tahun dilepaskan dan dibebaskan daripada tuduhan sama. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Datuk Zainal Azman Abdul Aziz memerintahkan hukuman tersebut terhadap Anwar Yusof 55 tahun dan isterinya Muni Ahmad 40 tahun. Ia selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Mereka didakwa membunuh Siti Hajar Anwar ketika kejadian berusia 22 tahun pada 26 April 2016. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan dan dibaca bersama Seksyen 35 Kanun sama. Media sebelum ini melaporkan punca kematian seorang gadis berusia 22 tahun yang beratnya cuma 18 kg disebabkan didera oleh keluarganya. Bedah siasat menunjukkan mangsa meninggal dunia akibat jangkitan kuman selain sebahagian besar tubuhnya mempunyai kesan gigitan manusia. Ya, kira-kira 31,000 petugas barisan hadapan di Pulau Pinang dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech pada fasa pertama program imunisasi. Pagi tadi bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri di Pulau Pinang. Ketua Menteri Chow Kon Yeow, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Asmayani Khalib dan Ketua Polis Negeri Datuk Sahabuddin Abdul Manan antara 12 individu awal menerima suntikan vaksin COVID-19. Feel very upbeat, no pain, and we hope this will be a very good experience for the rakyat who will be vaccinated in due time. Alhamdulillah, saya telah diberi suntikan dan saya rasa sangat tidak sakit. Saya telah menerima suntikan banyak kali sepanjang hidup saya dan kali ini saya rasakan antara yang paling mudah dan paling tidak sakit. Suntikan dijalankan di Pusat Pemberian Vaksin di Hospital Pulau Pinang. Bekalan vaksin pertama di Pulau Pinang diterima pada 21 Februari lalu dan akan menerima 5 lagi penghantaran melibatkan 62,000 dos bagi menyempurnakan fasa pertama program imunisasi di negeri itu. Di Melaka, kesemua rakyat berusia 18 tahun ke atas dan pekerja warga asing tidak akan terkecuali menerima vaksin COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali ketika mengadakan lawatan di Jonker Street berkata, Melaka akan menerima 660,000 vaksin dalam 3 fasa bermula 24 Februari lalu sehingga awal tahun depan. Kerajaan negeri juga tidak bercadang untuk membeli sendiri vaksin kerana jumlah yang dibekalkan Kerajaan Persekutuan sudah mencukupi. Melaka sudah menerima 11,000 vaksin BioNTech pada fasa pertama program imunisasi yang akan bermula Selasa ini. Pulau Peranginan Popular Negara Langkawi turut memulakan program imunisasi COVID-19 peringkat negeri pada hari ini. Seramai 12 orang petugas barisan hadapan dari Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi menerima suntikan vaksin kira-kira 2.30 petang termasuk Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi Dr. Mansur Ismail. Untuk hari yang seterusnya iaitu esok ialah 1 hari bulan 3 kita akan mulakan dengan proses menyuntik semua frontliner Kementerian Kesihatan dan frontliner bukan Kementerian Kesihatan. Kita akan buat 2 tempat iaitu satu di Klinik Kesihatan Yang Angat, satu lagi di Klinik Kesihatan Kuah. Kita bahagi ber-2 dan vaksinator yang disuntik hari inilah akan bertugas untuk menyuntik semua frontliner kita untuk esok dan sehingga 1 minggu lah. Esok suntikan vaksin akan diteruskan kepada kumpulan penerima yang lain. Langkawi menerima sejumlah 2,340 dos vaksin pada 25 Februari lalu daripada keseluruhan 25,000 dos yang dibekalkan di seluruh Kedah. Saksikan Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin
oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada 1 Mac 2021, 10 pagi. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. 60 bungkusan makanan disediakan setiap hari. Itu rutin yang diamalkan sebuah badan NGO bagi menghargai pengorbanan petugas Barisan Hadapan Keselamatan sejak Perintah Kawalan Pergerakan bermula Mac tahun lalu. Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada butirannya. Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Kalam Malaysia mengambil inisiatif menyediakan makanan yang merupakan hasil perkongsian rezeki daripada pesakit di pusat rawatannya. Presiden Al-Kalam Datuk Seri Dr. Baharudin Abu berkata makanan berkenaan dimasak sendiri dan diagihkan di sekatan jalan raya Tol USJ dan Tol Putra Heights serta di Balai Bomba Puchong. Kita memberi makan frontliner di beberapa balai polis berkaitan Subang Jaya dengan Seri Sedang dan termasuk Balai Puchong lah. Ada 4 balai yang berdekatan kita bantu makanan tengah hari dan malam. Pada tahun ini kita bantu makanan tengah hari sahajalah. Lebih kurang 60 paket sehari lah untuk 2 SJR di USJ, exit Tol USJ dengan exit Tol Putra Heights. Kami daripada Pihak Bomba mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Al-Kalam sepanjang daripada mula hingga hari ini saya banyak memberikan bantuan dan sumbangan kepada pihak kami. Sementara itu, Al-Kalam dan kerjasama pihak Polis Putra Heights serta bomba dari Balai Subang Jaya juga turut menghulurkan sumbangan 250 kg sayur kepada keluarga asnaf di sekitar Kampung Batu 13, Puchong. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi kami selain daripada kita menjalankan tugas-tugas hakiki kita, jadi kita turun padang hasil daripada jemputan Datuk tadi, program Al-Kalam ni kita sama-sama turun supaya agar kita menyarankan kepada masyarakat mengikut SOP yang dah setahun kita lalui. Maknanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Kalam yang telah sudi memberi sayur kepada kami sekeluarga. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Kalam, polis-polis serta bomba-bomba semua. Terima kasih kerana memberi sumbangan pada kami yang dalam keadaan PKP inilah. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih, alhamdulillah lah, bersyukur kita pada Allah kerana dapat bantuan seperti apa-apa yang teradanya. Apa yang diusahakan itu mendekatkan masyarakat dengan pihak polis mahupun bomba agar saling hormat dan memahami fungsi serta peranan masing-masing dalam struktur komuniti. Contohnya waktu dan sibuknya hidup seharian sering kita jadikan alasan selalu lupa memikirkan masalah orang lain di sekeliling. Projek komuniti seumpama ini perlu menjadi budaya, tidak semestinya jadi ahli politik untuk pamer ihsan. Tidak semestinya jadi organisasi kebajikan untuk hulur bantuan. Tidak semestinya jadi NGO untuk lantang ke hadapan. Kerana tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat adalah tanggungjawab kita semua. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Berita RTM. Majikan diminta bertindak segera dalam menyediakan penginapan kondusif dan selesa kepada pekerja selaras langkah penguatkuasaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim, kerajaan bersedia untuk memberi bantuan sewajarnya kepada majikan yang memerlukan. Dan memang majikan faham dan setakat sekarang memberi kerjasama. Yang mana kita pergi sekarang ni, kita terus membuat pendakwaan supaya menjadi lesson learned kepada majikan yang lain untuk mereka atasi dengan secepat mungkin. Sebab kalau lambat, benda ni sedang merebak. Kita nak cepat berperang dengan pandemik COVID-19 ini, mereka terpaksa kena mempercepatkan tindakan mereka untuk menghalang penyebaran. Ini yang lebih penting, nyawa.
Beliau yang juga ahli Parlimen Pendang mengulas perkara itu pada program Jalinan Kasih Warga Felda dan Bantuan Musaadah COVID-19 di Sungai Tiang, Pendang. Sejak 1 Februari lalu, sebanyak 317 kertas siasatan telah dibuka untuk tindakan lanjut ke atas majikan di seluruh negara kerana gagal menyediakan penginapan kondusif kepada pekerja selaras akta ditetapkan kerajaan. Pembinaan empangan jana kuasa hidroelektrik yang akan dibina di Negiri Gua Musang, Kelantan dijangka dapat mengatasi masalah banjir di negeri itu. Pengerusi Tenaga Nasional Berhad, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, empangan itu akan bertindak sebagai sistem tebatan banjir dan boleh menampung jumlah air hujan yang banyak sekaligus menyekat pengaliran air ke dalam sungai punca berlakunya banjir. Dalam bulan Mac ni, insya-Allah. Saya akan datang balik ke Kelantan. So biarlah kita ada sedikit perjumpaan dengan kerajaan negeri Kelantan. TNB berjumpa dengan kerajaan negeri Kelantan dan selepas itu kita akan make the official announcement lah. Sebelum ini, empangan jana kuasa hidroelektrik telah dibina di Cameron Highlands, Sungai Perak, Pahang dan di Tasik Kenyir, Terengganu. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan sumbangan sempena program ceria ke sekolah TNB di Kota Baru. Sebanyak RM3 juta diperuntukkan untuk program tersebut berbanding hanya RM1 juta tahun lalu. Seterusnya untuk perkembangan sukan, sahabat penyampai kita sudah bersedia dengan laporannya. Ya, akan bersama Azam Husin. Silakan. Zija nekat baiki prestasi. TSG terus sasar tambah koleksi trofi. Baik, terima kasih Ismail dan Farhatun. Saya masukkan kita mulakan dengan perkembangan ini. Menjelang saingan badminton terbuka Switzerland bermula 2 hingga 7 Mac dan ikuti kejohanan seluruh England pada 17 hingga 21 Mac ini. Pemain persorangan lelaki nombor 1 negara Lee Zija percaya saingan ini akan membantu skuad muda negara untuk memperbaiki kedudukan ranking dunia apabila nama-nama besar menarik diri daripada menyertainya. Kita pergi dengan young team sekarang semua, dan so memang harap ini satu peluang untuk kita untuk fight balik lah, sebab nampak pun banyak top rank player tak pergi kan. Saya rasa ini satu chance bagus untuk kita ambil point untuk naikkan ranking kita lah. Zija berkata demikian kepada media sebelum berlepas ke Basel, Switzerland bersama kontingen badminton negara malam tadi. Tampil sebagai pilihan kedua, kejohanan berstatus Super 300 itu dilihat peluang terbaik bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk memperbaiki prestasinya yang suram pada 3 kejohanan di Thailand bulan lalu. Untuk personal, saya rasa memang saya kena ada result baik lah untuk Europe ni, dan tapi saya pun tak mahu pressure sangat untuk sendiri. So memang saya pergi pun try my best sajalah. Yang penting memang yang sekarang saya tengah cari itu memang itu gameplay saya kena keluar dulu lah. Itu yang paling penting untuk saya. Bagi perlawanan pertama, Zija akan bertemu pemain Korea Selatan Hyo Kwang-hee. Selepas aksi cemerlang meraih 2 podium di Turki, pasukan Terengganu Cycling Team TSG masih belum puas sebaliknya menyasarkan misi untuk menambah koleksi trofi menjelang 2 perlumbaan terakhir di negara itu. TSG akan menyertai 2 kejohanan terakhir di sana, GP Mediterranean yang dijadual berlangsung pada 6 Mac, disusuli GP Gondugmes sehari kemudian sebelum kembali semula ke Malaysia. Jelas pengurus TSG Muhammad Saiful Anwar Aziz, dengan tempoh masa yang ada, pelumba-pelumba pasukan berstatus benua itu terus menjalani latihan untuk mengekalkan momentum kayuhan. Untuk prestasi semasa untuk para rider TSG berada dalam keadaan baik setakat hari ini. So memandangkan keadaan COVID di Turki ini, pihak organizer juga memandang serius ambil berat tentang keselamatan para rider. Pihak organizer juga beri cakap
time untuk setiap pasukan. Contoh untuk pergi breakfast, dinner ataupun lunch, dia bagi dah untuk time setiap satu tim at least dalam 5-6 tim untuk satu-satu masa. Senarai pelumba yang akan beraksi di dua kejohanan tersebut masih belum diputuskan. Beliau yang juga merupakan bekas pelumba pasukan TSG turut mengesahkan pakar pecut mereka Harif Saleh mungkin akan menjadi tumpuan sekali lagi untuk merebut podium di GP Mediterranean Gun Domus kerana trek perlumbaan yang bersifat landai. So kita akan decide 3 hari atau 4 hari sebelum perlumbaan bermula, kita akan putuskan siapa yang akan sertai kejohanan tersebut. So untuk latihan setakat hari ini, rider-rider training macam biasa, kena follow the program training. This week dia pergi punya long ride untuk tingkatkan prestasi masing-masing. Pasukan TSG juga berpuas hati dengan prosedur operasi standard SOP oleh pihak penganjur sepanjang berada di Turki bagi memastikan kelancaran perlumbaan serta mengelak penularan wabak COVID-19. Harif Saleh melakukan kejutan apabila menjuarai perlumbaan GP Velo Managat meskipun sudah hampir setahun tidak beraksi di perlumbaan kompetitif disusuli kejayaan dua pelumba Carlos Quintero dan Michael Eyob meraih tempat pertama dan ketiga di GP Velo Alanya penghujung Februari lalu. Peminat Terengganu FC TFC dan Terengganu FC 2 TFC 2 kini boleh mendapatkan jersey baru pasukan kesayangan mereka. Ini selepas Terengganu Football Club TFC Sedia Berhad melancarkan jersey bagi kedua-dua pasukannya itu malam tadi. Berkonsepkan warna keramat bendera Terengganu, warna hitam dan putih dipilih untuk jersey bagi aksi di laman sendiri, manakala warna merah hati dipilih membabitkan aksi di stadium lawan. Warna hitam pula dipilih sebagai jersey ketiga dan paling istimewa yang dinantikan peminat untuk saingan Piala AFC edisi terhad yang bakal dikeluarkan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, dua pasukan bersaudara itu sudah bersedia sepenuhnya untuk mengharungi saingan Liga Super dan Perdana musim ini. Katanya persiapan rapi telah dibuat termasuk pemilihan pemain import baru serta gabungan pemain-pemain muda dan berpengalaman. Dengan mengekalkan ketua jurulatih saudara Nafuzi Zain dan barisan jurulatih sedia ada serta tambahan seorang penolong yang juga telah biasa dengan corak permainan TFC Sedia Berhad serta seorang fitness coach daripada Bosnia, ianya insya-Allah dijangkakan mampu memberikan impak lebih baik kepada prestasi pasukan berbanding musim lepas. TFC bakal membuat perhitungan pertama dengan pasukan UiTM FC Sabtu ini di Stadium UiTM Shah Alam, manakala pasukan adik menanti kunjungan pendatang baru skuad projek FAM MSN di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Tinjauan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP di Litar Antarabangsa Sepang SAIC selepas Majlis Keselamatan Negara MKN membenarkan sektor sukan pemotoran beroperasi. Kebenaran itu hanya untuk tujuan latihan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 12 Februari lalu. Wartawan Tina Ramah ada laporannya. Selepas beberapa kejohanan utama dibatalkan, semua jenis latihan ditangguhkan sejak Mac tahun lalu. Litar Lumba Kereta Formula 1 pertama di rantau Asia Tenggara kini sekali lagi diberi lampu hijau untuk dibuka kepada orang ramai dengan SOP yang lebih ketat. Bagaimanapun, penggunaan Litar buat ketika ini hanya dibuka untuk sesi latihan sukan permotoran seperti ujian percubaan masa serta dilaksanakan secara penjadualan dan tempahan sahaja. SIC juga memastikan tiada sebarang bentuk pertandingan sewaktu sesi latihan adalah tidak dibenarkan dan jumlah kapasiti terhad kepada 30% sahaja pada satu-satu masa. Kekitangan SIC tidak termasuk dalam kapasiti 30% yang dihadkan. Tinjauan hari ini juga menyaksikan hanya 6 jentera dua roda berada dalam kawasan pit utama serta hanya 10 orang dibenarkan berada di pit tersebut. Selain itu, SOP yang asal seperti pengukuran suhu badan sebelum memasuki kawasan litar, penjarakan fizikal dan penggunaan cecair pencuci tangan amat dititikberatkan. Selain pelaksanaan SOP yang lebih ketat, pengambilan suntikan
vaksin yang baru sahaja tiba di Malaysia diharap akan menjadi titik tolak kepada penganjuran acara sukan permotoran tempatan di tanah air. Tina Ramah, Berita RTM. Ya, saudara, itu saja perkembangan sukan untuk malam ini. Berita perdana diteruskan dengan segmen hashtag bersama dengan Ismail dan juga Farhatul. Silakan. Gambar seorang warga emas dari Lam Dingin, Banda Aceh, Indonesia yang kakinya ditanam di dalam pasir menjadi tular di media sosial. Rumiati dilihat sedang menjalani perubatan tradisional terapi strok menggunakan pasir hitam di kawasan pantai Syiah Kuala. Masyarakat di kawasan itu percaya khasiat pasir pantai yang mengandungi mineral dan zat iodin mampu menyembuhkan strok dan darah tinggi. Setelah menjalani rawatan tradisional itu selama 10 hari, Rumiati mula merasakan pergerakan di kaki dan tangan kirinya. Rakaman video memaparkan seekor kura-kura yang lari menyelamatkan diri daripada ditelan seekor buaya tular di Twitter sehingga mencapai lebih 22 juta tontonan. Pada awalnya, buaya tersebut cuba menelan kura-kura yang sudah berada dalam mulutnya, namun gagal selepas kura-kura berkenaan terpelanting dan berjaya meloluskan diri. Aksi kura-kura yang seakan-akan berlari ketika menyelamatkan diri itu menjadi bualan hangat dalam kalangan netizen kerana sebelum ini reptilia itu cuma bergerak perlahan. Dalam segmen B Diva, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilaksanakan kerajaan dilihat memberi lembaran baharu kepada mereka yang berada dalam industri kreatif termasuk kru dan artis. Program ini sekaligus mampu membantu merancakkan semula sektor industri kreatif negara yang terjejas sejak tahun lalu. Para penggiat industri kreatif turut menzahirkan keyakinan agar program imunisasi ini mampu memberi kesan positif kepada semua. Bila vaksin dah tiba, keyakinan orang untuk membuka lebih banyak sektor bidang-bidang, terutama sekali dalam bidang seni ini amat tinggi. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan supaya peluang pekerjaan dapat kita mulakan balik, supaya pendapatan kita tak terjejas dan bila kita ada pendapatan kita boleh terus survive. Sejujurnya lah pada saya kalau itu memang dah saran kerajaan, sudah pastinya bahawa kerajaan itu memastikan bahawa benda itu selamat dan baik. Jadi takkanlah pada saya lah takkanlah kita punya PM nak bagi benda yang tidak baik kepada rakyat. Jadi saya harap vaksin ni sangat-sangat membantu dan jangan takut dengan vaksin ni. Kalau boleh semua kita support, kita beri sokongan agar kita dapat hidup seperti sedia kala. Dan kami pun hari tu ada buat kempen untuk pasal vaksin ni juga untuk memberitahu rakyat luar yang jangan takut pada vaksin. Jangan dengar khabar angin. Jadi teruskan menerima vaksin ni, jangan takut. Ya. Baik, dengan itu berita perdana edisi 28 Februari 2021 berakhir di sini. Vaksinasi COVID-19 akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Daftar menerusi aplikasi MySejahtera untuk janji temu vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.